pendengar semua, kembali lagi bersama kami dalam Coffee Confession, di mana kita berhubung melalui suara. Baiklah, ya. Sebenarnya Marisa memang dah tak sabar dah. Jadi topik apa yang kita akan kupaskan dalam podcast session kita pada kali ini, dia? Topik kita pada hari ini sangat menarik, Mas. Topik kita merupakan satu situasi di mana dia telah membuktikan bahawa dunia kita kian maju. Wah, excitednya ya. Topik apa tu? Topik kita pada hari ini adalah merupakan Mediaskop, di mana ia berkait rapat dengan pilihan raya yang ke-15. Ni Marisa macam tahu. Okey, kalau kita kaitkan PRU15 dengan yang trend yang baru-baru ni, sudah semestinya kita boleh kaitkan dengan apa orang kata tu, fenomena tsunami TikTok. Betul, tepat sekali Marisa. Wah, jadi Lia, tsunami TikTok ni apa benda sebenarnya? So Marisa, basically tsunami TikTok ni merupakan satu fenomena baru yang muncul apabila parti-parti politik menggunakan medium TikTok sebagai satu cara untuk meraih pengundi. Wah, betul lah tu Lia. Dan seperti mana yang kita tahu, dunia zaman sekarang semakin hari makin canggih. Dan orang kata kalau kita nak sampaikan apa-apa manifesto pun sekarang di hujung jari je. Betul tak Lia? Betul, tapi Lia rasa kan, sebenarnya pilihan raya kita yang ke-15 ni telah membuka satu ruang untuk anak-anak muda, generasi muda untuk berjinak-jinak dalam politik. Betul tak? Betul. Jadi parti-parti pun sebenarnya kenalah fokus lah, kira memain peranan untuk mula berjinak-jinak dalam platform social media ni. Betul. Bukan itu sahaja, tetapi media ideologi juga sangat penting. Parti-parti politik hendaklah lebih menerapkan dan menekankan pemahaman media ideologi. Bukan apa, sebab media ideologi ni sangat penting dan berkuasa sebab ia yang menentukan mindset sesebuah masyarakat. Betul tu Lia. Dan apa orang kata, media shapes the people. Yeah. So tak gunalah kalau sesebuah parti tu kalau nak meluaskan ideologi mereka macam itu je. Diorang kena main peranan juga, especially dekat media sosial. Dan media sosial ni orang kata memainkan peranan lah untuk mereka menjalankan sesebuah kempen mereka. Jadi, tanpa berlengah masa lagi, kami akan serahkan topik kami pada hari ini untuk dikupas dengan lebih dalam kepada rakan Coffee Confession kami bersama dengan seorang tetamu jemputan yang special. Okey, terima kasih kepada rakan Coffee Confessions kita, Lea dan Marisa yang dah berkongsi dengan kita serba sedikit topik apa yang kita nak ulaskan pada hari ini. Betul kan ini? Betul, dia merupakan satu pengkongsian yang sangat menarik lah. Tapi pada hari ini bukan tentang itu saja. Kita akan ke segmen seterusnya dan kita ada jemputan tetamu yang istimewa. Cuba Najat bagi hint sikit. Okey, jemputan kita pada hari ini, tetamu kita merupakan seorang pelajar jurusan undang-undang dan pernah terlibat dalam pelbagai kempen dan program golongan muda dalam bidang politik. Uish, bukan calang-calang kita punya tetamu pada hari ini. Okey, so tanpa membuang masa, jom kita perkenalkan tetamu kita pada hari ini iaitu Encik Amir Hazim. Yeah. Okey. Terima kasihlah jadi tetamu podcast kita pada hari ini. So, Cik Amir apa khabar pada hari ini? Khabar baik. Okey, sebenarnya kan korang, Najat rasa macam tak cukup lah, man. Tak cukup apa tu Najat? Apa lagi yang tak cukup Rasa tu? macam tak cukup, kita tak dapat lagi detail-detail pasal topik kita pada hari ni. Lah, ya ke? Betul ke ini? Apa topik kita pada hari ini? Topik kita pada hari ini, kita akan membincangkan tentang GE15 yang berlangsung pada 19 November 2022. Jadi, sebenarnya Nini Mel Najat tak berapa arif lah dalam bidang ni. So, Amir Hazim akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang GE15. Kita akan kupas sama-sama. Seperti mana yang kita tahu pada GE15 ni, Pakatan Harapan telah menang dengan jumlah kerusi 82 daripada 222 kerusi yang bertanding. Betul. Tapi dengan teknologi yang sekarang, kita dapat lihat sebenarnya kempen ni pada masa dulu kempen hanya berlaku di Padang. Para YB akan turun ke rumah-rumah. Tapi dengan teknologi sekarang, dengan media sosial TikTok, Facebook, kita dapat lihat yang warga-warga muda, influencer ni juga diorang turut berkempen under diorang punya parti sendiri di dalam social media. Mengikut pengalaman Encik Amir sendirilah dan mengikut opinion Cik Amir rasa kempen secara atas talian ni memberi impak yang besar ke ataupun dan apakah lingkungan umur target bagi mereka yang kempen di dalam social media ini? Terima kasih Nini atas soalan tu. Baik, untuk menjawab soalan tersebut, sebenarnya kalau kita tengoklah
Berarti ini kata pasal isu orang turun ke Padang semua tu kan sebelum ni. Memang kita still buat. Kempen-kempen sedia ada pun memang kita turun ke Padang, kita turun ke kawasan perumahan, kita bagi flyers dan sebagainya. Maknanya kempen secara turun Padang ni taklah berakhir walaupun kita ada teknologi advancement itu sendiri. Tetapi untuk menjawab balik berkenaan dengan isu pokok kita tadi, iaitu berkenaan dengan kempen di media sosial. Impactnya, soalannya pasal impact tadi memang memainkan peranan yang sangat besar. Sebab kita dapat lihat selepas daripada pindaan kepada perlembagaan persekutuan, sekarang ni beli-beli ataupun mahasiswa 18 tahun ke atas sudah pun boleh turun mengundi lah. Betul. Jadi saya rasa semua orang masuk penonton pun ambil maklum lah tentang perkara tersebut. Jadi bila kita cakap pasal social media ni, saya rasa lebih baik fokus pada TikTok lah. Sebab secara peribadi memang Fatia Amir sendiri menggunakan TikTok sebagai medium yang utama dalam kita nak berkempen lah. Dan lagi-lagi dalam pilihan raya ni. Jadi impactnya besar ke tidak? Ya, memang betul. Kalau kita tengok dan rujuk pada DOSM ataupun Jabatan Statistik Negara, memang ada peningkatan yang sangat drastik dan signifikan. Ya, dari segi bilangan pertambahan pengundi tersebut dan komposisinya ialah memang 18 tahun ke atas yang banyak mengundi. Jadi impactnya sangat-sangat besar. Dan impact social media ni lebih kepada warga-warga muda lah. Ya, betul. Soalan seterusnya, macam Encik Amir kata tadi, dia memberi impak yang besar. So macam bagi pendapat Encik Amir, apakah apakah impak positif dan negatif terhadap pengguna social media, terutamanya di TikTok, yang di mana PRU ni menjadi di social media menjadi sumber panduan kepada pengundi-pengundi golongan muda. Baik, betul, bagus soalan tu sebenarnya. Positif dan negatif. Positif dia memang dari segi pertambahan pengundi kepada sesebuah parti politik tu lah. Sebab kita kena faham, bila kita kempen ni sebenarnya kita nak tambahkan orang yang nak mengundi dekat parti kita. Itu dari segi positifnya lah. Tapi dari segi negatifnya pula, kadang-kadang apa yang dikempenkan itu tidak kisahlah daripada parti mana pun sebenarnya. Dia bila kita nak cakap pasal pilihan raya ni adalah berita-berita ataupun mungkin info-info yang tidak betul dan tidak tepat lah yang dimasukkan ke dalam kempen ataupun video-video yang dimuat naik ataupun diupload dekat TikTok ni kan, dari cakap pasal TikTok. Jadi antara lain isu negatif yang boleh kita lihat sebenarnya mungkin dari segi fitnah-fitnah ataupun tuduhan-tuduhan yang tidak berasas yang mungkin disebarkanlah tanpa fact check dulu. Kita tak periksa fakta dulu. Jadi itulah bahaya dia kat situ. Dia bukan negatif, dia jadi satu perkara yang berbahaya lah. Kalau sekiranya yang mendengar tu tak check betul-betul dan menerima begitu sahaja. Jadi itu jawapan Amir lah untuk persoalan tadi. Terima kasih. Okay, so tadi pun Cik Amir ada cakap pasal aplikasi TikTok ni beri pengaruh besar towards GE15 kan? So saya nak tanyalah, sejauh mana pengaruh TikTok ni dalam narasi politik dan keputusan pengundi itu sendiri? Ya. Sebenarnya soalan tadi ni dia dah sebenarnya relate juga dengan soalan pertama tadi ni. Sebab bila mana kita kata impact naratif ni, macam Amir katalah, setiap apa benda yang ataupun info-info ataupun bahan kempen yang kita cakap dalam video tu memang memainkan impact yang besar lah dari segi bila kita nak tambah pengundi tadi tu. Jadi naratif yang dibuat, kalau contoh macam Parti Amir sendiri, Amir rasa Amir tidak perlu nak bersorak apa-apa lah. Macam contoh bila Amir Perikatan Nasional, kita mainkan kempen bersih dan stabil. Jadi naratif inilah sebenarnya kalau kita lihat pengundi ini, bagi fakta, memang dari segi pengundi 18 tahun ke atas memang banyak yang mengundi ataupun memberi undi kepada Perikatan Nasional dari segi slogan yang kami kempenkan itu. Jadi ada apakah impactnya? Rasanya naratifnya pun, kalau kita mainkan naratif seperti mana yang dimain-mainkan oleh parti politik lain, ada banyaklah impact dia. Kalau macam Barisan Nasional pada ketika itu dia mainkan slogan kestabilan demi kemakmuran. Kalau macam Perikatan Nasional pula, kita mainkan slogan ataupun kempen ataupun naratif lah, narasi tadi, bersih dan stabil. Itu jawapannya. Seperti yang kita tahu, di dalam GE15 ni lah pada 2022 ramai pengundi 18 tahun, tapi pada masa yang sama ada juga pengundi yang diorang ni first time nak mengundi. Dan saya sebagai warga-warga golongan muda lah juga, saya tak boleh nak tipu. Sebenarnya saya ni tak berapa nak banyak sangatlah ilmu tentang politik. Apa yang saya nampak, itulah yang saya undi. Macam kita
kita baca sekali imbas dia punya apa orang panggil tu agenda. Dia berbeza pula dengan warga golongan yang umum, mak-mak kita, ayah-ayah kita. Dia orang ni dah banyak pengalaman. Jadi menggunakan aplikasi TikTok ni dia cukup banyak ke ilmu yang dia bagi. Sebab macam bapak saya dia tengok kat YouTube. Dia berbeza. Bapak saya dia dengar parlimen tu kat YouTube 2 jam. Warga muda ni dia sekadar scroll TikTok. Oh okey boleh scroll lagi. Okey macam tu. Jadi berapa Amin sendiri? Macam kata lah sebab kita biasa kalau macam dulu kempen ni tak adalah dia dekat media sosial sangat kan. Tapi sekarang ni bila dia dah advance, jadi memang semua parti memang ni lah orang kata gunalah Peluang yang ada ni kan. Jadi masing-masing pun ada cara masing-masing. Cuma untuk jawab soalan tadi balik, sebenarnya kalau macam golongan yang berusia ni bukan dekat YouTube saja, dekat Facebook lah. Facebook. Kita lupa pasal Facebook. Itu memang jadi diorang punya Platform lah. Kalau macam orang muda macam kita TikTok, lepas tu kalau macam diorang ni Facebook ataupun tadi YouTube kan. Okey, lepas tu dari segi kepadatan ataupun banyak mana information yang kita boleh dapat ni, dia sebenarnya bergantung pada parti sendirilah macam mana diorang gerakkan diorang punya kempen. So macam contoh antara lain isu-isu yang kita dapat lihat masa baru-baru ni bila PR15 tu menjelang PR15 lah. Macam satu parti tu dia kata pasal 1MDB. Satu parti pula kata corruption, ambil duit sana sini dan sebagainya. Jadi soal banyak mana info tu dia bergantung atas parti. Tapi macam biasalah, macam yang contoh yang pagi tadi tu nak memberikan satu persepsi ataupun image, okey parti ni tak okey, parti kita ni okey. Tapi dari segi maknanya apakah agenda, apa yang diorang boleh janji, manifesto diorang tu semua, itu sebenarnya bergantung atas parti masing-masing. Banyak mana, sikit mana, tengah-tengah ke, itu bergantung lah. Tapi nak tanya juga lah, pandangan korang macam mana pasal isu ni? Korang rasa padat tak information yang korang dapat? Itu macam kurang tu? Kalau dari pandangan saya lah, seperti macam parti Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, kita nampak tau dia orang punya cara berkempen tu memang lebih ke arah nak menarik golongan muda untuk mengundi dia orang. Tapi kalau dari segi parti Barisan Nasional, kita nampak yang dia lebih gunakan bukan media sosial TikTok sangat. Sebenarnya itu dari pandangan saya lah. Dari pandangan korang lain? Dari pandangan saya lah kan, macam mereka kata, saya pun rasa benda yang sama. Lepas tu daripada saya, kalau saya lihat sendirilah dekat TikTok, mungkin dekat Facebook atau Twitter. Kalau dari Twitter, dia punya information lagi padat. So macam orang akan kongsi. Kalau dari TikTok dia macam ada satu platform, satu account yang dia akan share pasal satu parti. Kalau tak pun kita dapat tengok komen kan. Betul, kita tengok dari komen saja. Tapi kalau dari Twitter, orang akan macam retweet, reply tweets tu, diorang akan macam share lah diorang punya pendapat ataupun diorang macam tahu pasal satu parti tu, diorang akan bagi tahu information dari parti tu ataupun macam manifesto yang diorang kongsikan. Macam nak tahu lah manifesto ni sebenarnya detail dia, nak tahu lagi detail boleh tengok dekat Twitter lah. Diorang akan share lebih lanjut dari dekat Twitter sebab Twitter ni macam dia tak limit. Macam kat TikTok dia macam more tu macam video, gambar. Lebih precise di X lah. Aplikasi X lah. Betul sekarang kan. Okey, faham. Ini pula Untuk from opinion saya, saya tak tahulah FYP TikTok saya ni dia mungkin pelik sikit lah. Tapi apa banyak yang dikongsikan hanyalah screen record daripada parlimen di YouTube. Dia tak banyak orang berkempen apa semua, ataupun kempen yang diorang direkodkan itu ialah diorang pergi turun padang, bendera tu. Macam video diorang bagi informasi tentang sesuatu parti tu kurang sebenarnya. Dia sangat kurang. Tapi berbanding dengan aplikasi X, dia banyak lah lagi ramai orang yang berpengaruh, yang lebih berpengalaman. Diorang mengkongsikan diorang punya opini kat situ. Dan sebenarnya kita sebagai warga-warga yang dah perlu mengundi, kita perlu juga sebenarnya untuk berborak dengan orang tua. Kita tak boleh bergantung 100% dekat social media saja untuk tahu pasal ilmu tu. Baik, Rasanya Amir boleh guna information ni kot. Tadi kan kita tengah cakap pasal false information, false news semua. Macam mana kita sendiri macam golongan muda nak bezakan info tu sahih atau palsu tapi towards GE15 punya POV? So maksudnya dari segi pandangan Cik Amir sendirilah, macam mana kita nak bezakan tu? Sebab I think kita punya generation ni dia lebih tahu kan pasal IT ni. I think the answer should be cliche but listen to both sides. Itu penting lah. So bila listen to both sides ni, kita orang muda
kita ada phone kita semua, kita selalu tengok setiap hari, kita kena fact check lah. Maknanya kalau contoh parti ni kata macam ni, betul ke? Betul ke? Ataupun kalau parti ni keluarkan statistik, keluarkan list cadangan, kita assess lah. Sebab kita banyak sangat website-website yang ataupun portal-portal yang actually share ataupun kongsi lah tentang satu-satu perihal tu, macam dari segi inflasi, dari segi kewangan, monetary policies and all that. So I think the answer would be listen to both sides and fact check everything. So maksudnya tak semestinya we gain ataupun kita dengar information tu kita terus assume something. Orang kata apa, janganlah dengar apa yang kita nak dengar. Seperti yang Cik Amir cakapkan tadi, kita kena dengar both party. Mungkin apa yang kita dengar tu daripada video, mungkin daripada video parlimen, video daripada ucapan certain YB tu sendiri. Tapi dengan teknologi canggih sekarang ni, kita ada AI, seperti yang kita tahu. AI ni boleh mengubah suara, boleh mengubah muka. Macam betul-betul. Dia sangat bahaya. Betul-betul. Jadi macam mana kita nak bendung benda tu daripada terjadi? Sebenarnya isu ni sebenarnya kita dah ada, bukanlah penyelesaian, tapi dah ada benda-benda yang dah dibincangkan dah. Macam yang Amir kata tadi, kalau betul ada yang buat video AI ni, boleh je report ke polis, and then polis akan siasat lah. Sebab dia memang ada undang-undang tersebut. Tapi untuk bendung tu, sebab kita kena faham macam ni je, bila kita post something kat social media, it will stay there. Betul. Kita pun tak boleh nak mass media pun, okay, you jangan post ni, you jangan post tu, tak boleh. It's impossible lah. So untuk jawab soalan tadi, minimizing would be more towards the political campaign yang diberikan lah. Maknanya kita kena bagi awareness. I think kerajaan lah should play a very significant role to ensure that you can minimize. You cannot zero-rise it, but you can minimize. Betul-betul. Impossible to zero kan gitu. Okey, jadi berakhirlah kita dengan soalan terakhir kita bersama tetamu istimewa kita pada hari ini, Encik Amir. Terima kasih kerana sudi berkongsi pendapat tentang topik kita pada hari ini. Okey, jadi apa yang kita boleh rangkum daripada topik podcast kita pada hari ini ialah tsunami TikTok tu sangat memberi impak yang besar terhadap PRU 15 dan bagi saya banyak benda yang kita boleh ambil pelajar daripada apa yang Cik Amir bahaskan tadi. Ni ada mungkin sebelum saya tutup podcast kita pada hari ini, mungkin Cik Amir sendiri ada nak kata-kata terakhir untuk para pendengar. Okay, first of all, thank you so much. Terima kasih sebab jemput saya ke sini. Dan mungkin antara lain yang harapan saya lah, sebagai orang yang memang terlibat aktif dalam politik, saya inginkan supaya semualah anak muda, mahasiswa khususnya, lebih giat aktif dalam politik yang matang. Politik yang matang. Janganlah kita terjebak dalam politik-politik lapuk yang hanya boleh memecah belahkan. Kita bincang soal polisi, kita bincang soal bagaimana kita nak bangunkan negara. Itu saja daripada saya. Okay, jadi begitulah podcast kita pada hari ini. Dengan dia lagi terang bersuluh lah, sebenarnya media sosial ni dia sangat membantu dalam politik. Media sosial ni bukan saja memberi impak negatif saja pada pengundi-pengundi, tapi juga memberi impak kesan positif. yang positif. Lagi banyak sebenarnya kalau kita gunakan secara betul. Betul. Yeah. Sekian saja dari kami, Coffee Confession. Jumpa pada masa yang berlainan dan hari lain. So, jadi terima kasih. Bye-bye. Bye.